السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الفصل الثالث: الخبر المردود. الضعيف المردود بسبب سقط من الإسناد، المردود بسبب طعن في الراوي. InsyaAllah dalam pertemuan ini kita membaca bahagian kedua daripada taqsimul hadis min haitsu hukmuhu, ya. Pembahagian hadis dari sudut hukumnya ataupun nilainya, ataupun min haitsul qabul war rad, dari sudut adakah kita mahu menerima hadis ataupun menolaknya. Maka hadis terbahagi kepada dua dalam kategorian ini, iaitulah bainal maqbuli wal mardud. Qismun maqbulun wa qismun mardudun. Kita dah selesaikan perbahasan berkenaan dengan al-qismul awal, iaitulah qismul maqbul. Kali ini kita masuk kepada al-qismul tsani wa huwa qismul mardud, ya, bahagian mardud. Kalau makbul terbahagi kepada dua secara asasnya, iaitulah as-sahih dan hasan. Mardud boleh dua cara, ya. Sama ada satu bahagian saja, iaitulah al-hadithul da'if. Al-hadithul da'if terbahagi kepada dua, ya. Al-da'if bisababi as-saqti minal isnad, al-da'if bisababi at-ta'ni fil rawi, ya. Da'if dengan sebab gugur sanad, da'if dengan sebab tercela pada perawi, ya. Ataupun di sana ada cara bahagi satu lagi, iaitulah dalam kumpulan mardud kita ada dua. Yang pertamanya al-da'if, yang keduanya al-mawdu'. Tapi kalau ikut dengan cara pembahagian pertama, al-mawdu' dia masuk dalam bahagian kedua tu, hadis da'if, iaitulah bisabab ta'ni fil rawi, ya. Tak apalah, kita tengok susunan teks kita ini. Da'if terbahagi kepada dua. Da'if bisababi saqtin minal isnad, da'if bisababi ta'nin fil rawi. Kita masih lagi merujuk kepada 5 syarat yang ditetapkan untuk hadis sahih. Contohnya ittisalus sanad, adalatul rawi, dhabtul rawi, adamus syuzuz, adamul illah. Cukup 5 syarat ni orang panggil hadis sahih. Kehilangan syarat ketiga, iaitu dhabtul rawi, dengan sebab kurang sikit, apabila diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhabit tetapi khafif dhabti, maka itu hasan. Da'if apa dia? Da'if dia tak cukup syarat sahih dan tak cukup syarat hasan, ataupun diringkaskan tak cukup syarat hasan lah. Jadi salah satu daripada 5 syarat tadi hilang daripada hadis, maka dia dikira da'if. Secara umumnya dia merujuk kepada dua. Yang pertamanya saqti minal isnad. Saqti minal isnad ini kehilangan syarat pertama, iaitulah ittisalus sanad. Sanad jika tidak bersambung, maka ia terputus. Istilahnya ialah inqita', terputus, ataupun saqtun, ya, gugur. Nanti kita akan tengok hadis-hadis yang jadi dhaif dengan sebab gugur perawi, ya. Dia akan jadi sama ada saqtun zahir dan juga saqtun khafi, ya, gugur secara terang-terang. Ada lebih kurang 4 kumpulan dalam bab tu.
Kemudian kita ada saktun khafi ataupun inqita'un khafi, terputus secara tersembunyi. Ada dua bahagian. Ada dua jenis hadis dhaif dalam bab. Kemudian at-ta'ni fil rawi. At-ta'ni fil rawi ini paling buruk, iaitulah hadis maudhu', iaitulah apabila seorang perawi dicela dengan tuduhan mereka hadis al-kadhibu fil hadis. Maka itu hadis maudhu'. Ataupun kita akan tengok nanti juga celaan-celaan lain yang terkena kepada perawi. Al-khabarul mardud wa asbabu raddihi. Hadis yang ditolak dan punca dia ditolak. Ta'rifu, apa dia ta'rif? Ini ta'rif hadis mardud. Bukan hadis dhaif Tapi mardud secara umumnya ialah dhaif. Nama yang diberi kepada dia. Walladhi lam yatarajjah sidqul mukhbir bih. Yang tidak berat sebelah kebenaran ataupun kejujuran ataupun betulnya apa yang dia memberitahu dengannya. Maksudnya jika kita timbang hadis ni dalam neraca, dia berat sebelah tidak benar. وَذَلِكَ بِفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ أَكْثَرٍ مِنْ شُرُوطِ الْقَبُولِ الَّتِي مَرَتْ بِنَا فِي بَحْثِ الصَّحِيحِ. Puncanya ialah kehilangan satu atau lebih daripada syarat-syarat qabul. Syarat qabul kita ada 5. Ittisalus sanad. Kalau tidak ada syarat ini, orang panggil inqita'us sanad ataupun as-saqtu fis sanad. Yang kedua iaitulah adalatul rawi. Tidak ada syarat ini, orang panggil sama ada al-fisku, kefasikan perawi, ataupun ada muru'atil rawi, perawi yang tidak bermaruah. Yang ketiga, dhabtur rawi. Dhabtur rawi, kehilangan syarat ini sama ada al-ghaflah, lalai, su'ul hifzi, buruk hafalan, kasratul awham, terlalu banyak kesilapan, macam-macam lah. Yang keempat, iaitulah ada musyuzus. Maka lawannya ialah syuzus. Kalau hadis itu ganjil, mana kesilapan seorang yang siqah berbanding dengan siqah yang lain, maka itu panggil syuzus. Hadis syaz ialah dhaif. Kemudian yang terakhir sekali ada mul illah. Jadi kalau hadis itu ada illah, dia panggil hadis ma'lul. Itu adalah hadis yang dhaif. Aksamuhu wa asbabu raddi. Jenis-jenisnya. Kita bahagikan kepada dua saja. Dhaif dengan sebab saktun minal isnad, ta'nun fil rawi. Sanad yang tidak bersambung, gugur. Ta'nun fil rawi ataupun perawi itu sendiri dicela. Dicela dua. Sama ada dicela pada adalah, syarat kedua, ataupun dicela pada dhabat, syarat ketiga. Ad-dhaif. Ini nama umum. Bagi hadis mardud, nama dia ad-dhaif. Lughatan diddul qawi. Dari segi bahasa, lawan kuat. Istilahan ma lam yajma' sifatal hasan. Yang tidak berjaya menghimpun syarat hadis hasan. Dia tak kata syarat hadis sahih. Kerana hasan pun tak cukup syarat hadis sahih. Jadi bila tak cukup syarat hadis hasan, itu dhaif. Kata Baikuni, wa kullu man an rutbatil husni qasur fa huwa dha'ifu wa huwa aksamun kuthur. Al-Baikuni dalam manzumahnya. Setiap yang dari martabat hasan dia kurang, maka itu namanya dhaif. Dan bahagiannya banyak. Yatafawatu dha'fuhu bihasbi syiddati dha'fi ruwatihi wa khifatihi. Dhaif ada dua. Dhaif syadidul dha'fi, dhaif khafiful dha'fi. Yang kuat lemah dia, yang tak kuat lemah dia, ringan lemah dia. Maka kita ada dhaif, dhaif jiddan, al-wahi, munkar, dan macam-macam. Awhal asanid, sanad yang paling teruk. Sebelum ni kita belajar asahul asanid dan juga ahsanul asanid. Sanad sahih yang paling sahih, sanad hasan yang paling hasan. Kali ini sanad yang paling teruk.
dikatakan kalau sanad itu kepada Abu Bakar, maka sadaqah bi Musa ad-Daqiqi an Firqat as-Sabakhi an Murrah at-Tayyib an Abi Bakrin. Itu sanad paling buruk. Abu Bakar tak ada masalah ni ya. Ini perawi selepas ni. Katanya sanad Syam yang paling teruk ini dia. Muhammad bin Qis al-Maslub, Ubaidillah bin Zahar, an Ali bin Yazid al-Qasim, an Abi Umamah. Abi Umamah tak ada masalah ni, sahabat Nabi. Ya, Abu Umamah al-Bahili. Tapi perawi selepas ni. Seburuk-buruk sanad daripada Ibn Abbas ialah As-Suddi, As-Saghir, Muhammad bin Marwan daripada Al-Kalbi, daripada Abi Saleh, daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas tak ada masalah. Perawi selepas ni. Hadhihi silsilatul kadhib, la silsilatul zahab. Ya. Jadi Ibn Hajar kata ini jalinan perawi pembohong semua sekali. Ya. Kecuali Ibn Abbas lah. Dia bawa contoh di sini. Ya. Contoh di dhaif. Ma akhrajahu Tirmidzi min tariqi Hakim al-Asram an Abi Tamimah al-Hujaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ya sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia betul, tapi hadis ini dhaif. Ya. Siapa yang mendatangi perempuan haid, lelaki, suami, menyetubuhi perempuan ketika haidnya, atau perempuan pada duburnya, ya, tidak pada kubulnya, atau mendatangi kahin, iaitulah tukang nujum, ya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tirmizi kata, ulasan Tirmizi tentang hadis ni, la na'rifu hadzal hadis illa min hadisi Hakim al-Asram an Abi Tamimah al-Hujaini an Abi Hurairah thumma qala wa dha'afa Muhammadun Bukhari, ya. Hadzal hadis min qibali isnadihi. Okey, hadis ni dhaif kerana sanadnya. Qultu li anna fi isnadihi Hakim al-Asram. Sekarang kita ni Mahmud Tahan. Dia kata penyakit pada hadis ni seorang yang namanya Hakim al-Asram. Waqad dha'afa ulama. Dia yang dinilai dhaif oleh ulama, ya. Ibn Hajar dalam Taqribut Tahzib, iaitulah kamus kepada perawi-perawi dalam Sunan Sitah, apa dia kata? Fihi lin. Dia ni lin. Padanya lin. Lin di sini dengan mana lembut. Tapi sebenarnya dengan mana dha'f. Fihi lin ay fihi dha'fun. Dia ada kelemahannya. Dhaif. Apa hukum riwayat hadis dhaif? Yajuzu inda al-hadis wa ghairihim riwayatul ahadits dhaifah. Dari segi meriwayatkan boleh. Wa tasahul fi asanidiha min ghairi bayani dha'fiha. Dan meringan-ringan pada sanadnya walaupun tidak menerangkan kedhaifan. Bi khilafil ahadits al-mawdu'ah. Tapi ingat, kalau orang memasukkan hadis maudhu' dalam kumpulan hadis dhaif, di sinilah beza. Hadis maudhu' tak boleh, riwayat pun tak boleh, ya. Kecuali meriwayatkan bagi tujuan memperingatkan orang ramai bahawa ini adalah hadis yang maudhu', hadis yang direka. Fa innahu la yajuzu riwayatuha illa ma'a bayani dha'f. Hadis maudhu' memang tak boleh. Dia sebenarnya dah terkeluar daripada hadis dhaif dan dia ada hukumnya tersendiri, iaitu haram diriwayat, dosa besar. Dan kalau jika berniat untuk merosakkan agama, menghina Nabi SAW, maka kufur, hukum dia murtad, keluar Islam dan boleh dihukum pancung. Bisyartain. Okey, syarat nak riwayat hadis dhaif boleh, yang bukan maudhu' lah. Boleh dengan dua syarat. Yang pertama, alla tata'allaqa bil aqaid. Jangan berkait dengan akidah. Akidah tidak menerima hadis dhaif. Alla takuna fi bain ahkam syariah. Keduanya jangan berkait dengan hukum fiqh. Fiqh pun tak menerima hadis. Fiqh juga tidak menerima hadis
dhaif. Ya. Jadi bolehnya apa? Yang boleh yang ketiga, iaitulah bab fadail, dia panggil kelebihan-kelebihan akhlak, makarimul akhlak, berkait dengan targhib wa tarhib, ya, galakan untuk buat baik, larangan daripada buat jahat. Juga dalam bab al-qasas wal akhbar, ya, berita dan juga cerita-cerita, itu diharuskan. Tapi itu pun dengan syarat. Yani yajuzu riwayatuha fi misli al-mawa'id, nasihat-nasihat, wa targhib wa tarhib wal qasas wa ma asbaha dzalik. وممن روي عنه التساهل في روايتها سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد الحقا. وينبغي التنبه إلى أنك إذا رويت من غير إسناد فلا تقل فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalau kita nak riwayatkan tanpa sanad, kalau bawa sanad, maka kalau zaman dululah, zaman orang mengenali sanad, dia boleh kenal bahawa hadis dhaif. Ataupun sekarang pun, kalau kita bawa sanad, maka tanggungjawab pendengar sanad lah untuk mengkaji siapakah yang ada dalam sanad tu. Tapi kalau kita riwayatkan secara umum tanpa sanad, jangan kata qala Rasulullah SAW. Itu orang panggil siratu jazmin. Bersungguh kita macam menasabkan sesuatu kepada Nabi SAW, sedangkan benda itu dhaif. Wa innama taqulu ruwiya an Rasulullah SAW. Diriwayatkan, ya, bahawa Nabi berkata, au balaghana, sampai kepada kita bahawa Nabi berkata, wa ma ashbaha dhalika alla tajzima binisbati dhalika alhadis li Rasulullah SAW. Ataupun seumpamanya yang membayangkan bahawa kita kurang pasti untuk menasabkan hadis ini kepada Nabi SAW. Dia panggil siratul tamrid. Gunalah ayat yang membayangkan ada penyakit, ya, ataupun ada masalah. Hukmul amal. Boleh ke beramal dengan hadis dhaif? Ikhtalafal ulama fil amali bil hadis dhaif. والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال. Kebanyakan ulama tersebut bahawa dia hanya boleh diamalkan dalam fadail amal. Dia berkait dengan hukum riwayat. Hukum riwayat, akidah tak boleh, fiqh tak boleh. Yang bolehnya fadail amal. Maka ulama yang mengizinkan untuk beramal dengan hadis dhaif hanya terhenti setakat fadailul amal. Itu pun 3 syarat. 3 syarat ni ketat. An yakuna dha'fu ghaira syadid. Dhaif yang tidak terlalu teruk. Macam mana nak bezakan teruk tak teruk ni, ya? Okey, saya boleh katakan bahawa kalau dhaif itu dengan sebab ta'nin fil rawi, ya, terutamanya pada adalah. Kalau dihina perawi ataupun dicela perawi pada keadilannya, berkait dengan bohong, berkait dengan dituduh berbohong, berkait dengan fasik, berkait dengan tidak bermaruah, itu buruk, itu apa? Syadidud dha'fi. Dhaif dia teruk, ya. Yang tidak terlalu teruk biasanya berkait dengan as-saqtu fil isnad, gugur pada sanad, ya, dengan sebab terputus, dengan sebab mursal, dengan sebab munqati', dengan sebab mu'allaq, itu masih lagi dianggap lemah, ya. Dhaif yang tidak teruk sangat, ya. Jadi dhaif jangan teruk sangat. Kalau teruk macam maudhu' memang tak boleh pakai lah. Mungkar pun tak boleh pakai, wahi pun tak boleh pakai. Ayyan darijal hadithu tahta aslin ma'mulin bihi. Kemudian hadis ini mestilah berada di bawah asal yang telah diamalkan. Maksudnya hadis berkaitan dengan syariat ataupun akidah yang telah siap ada, ya. Macam kelebihan sembahyang. Sembahyang tak ada masalah. Tak ada hadis tu pun kita boleh sembahyang, ya. Sunat dan sebagainya, ya. Puasa betul juga memang dah ada, dah siap ada. Hadis-hadis sahih pun dah banyak. Zakat, sedekah, haji, buat baik kepada kedua apa, buat baik kepada kaum kerabat. Ini dah ada aslun ma'mulun bihi, asal yang telah diamalkan. Jadi jangan pelik sangat. Jangan dia mendatangkan syariat baru ataupun hukum baru, ya, yang belum ada asal. Kerana dia tidak kuat. Dia bergantung kepada asal yang telah ada. Alla ya'taqida indal amali bihi thubutahu. Kemudian masa beramal dengannya, jangan dia niat benda tu yakin sah daripada Nabi SAW. Tengok panggil beramal dengan ilmu. Jadi kita tahu sumbernya lemah.
Macam kita nak menghidupkan malam Lailatul Sya'ban, malam nisfu Sya'ban dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar jelas. Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Adapun nisfu Sya'ban itu hadis yang lemah. Itu tidak boleh dijazamkan. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu kita boleh yakin kerana sumbernya Quran. Mutawatir. Adapun malam-malam yang datang dengan kelebihannya dengan hadiah lemah, maka jangan dijazamkan. Fal ya'taqidul ihtiyat. Dia hanya boleh niat berhati-hati. Kemungkinan, orang kata ini daripada Nabi SAW. Apa dia rujukan hadis dhaif? Dia ada dua jenis rujukan yang kemungkinan di situ kita akan bertemu dengan banyak hadis dhaif. Yang pertamanya, buku-buku yang yang dikarang berkenaan dengan perawi-perawi yang dhaif. Kutubud du'afa dia panggil. Kitab yang dikhususkan untuk menyenaraikan perawi-perawi dhaif. Kadang-kadang buku ini bukan sahaja dia menyenaraikan nama dan pengenalan, tetapi dia buat contoh. Contoh hadis dhaif yang diriwayatkan oleh perawi-perawi. Contoh kitab dia, Al-Du'afa Ibn Hibban, Mizanul I'tidal Zahabi, ya. Al-Du'afa Al-Uqaili dan sebagainya. Ya. Kemudian di sana kitab khusus hadis dhaif. Terutamanya di Marasil contohnya, hadis mursal sahaja. Rasil karangan Abu Daud. Ilal banyaklah Darul Qutni, Ilal Ibn Abi Hatim, Ilal Kabir dan Ilal Saghir karangan Tirmizi dan lainnya. Al-Mardudu bisababi as-saqti minal Islam. Okey, kita masuk tajuk pertama. Tadi baru pengenalan, ya. Tajuk pertama iaitulah hadis yang ditolak kerana as-saqti minal isnad. Gugur pada sanad. Mana sanad terputus. Kita ada saqtun zahir dan kita ada saqtun khafi. Ya. Gugur terang-terang. Terang-terang nampak gugur. Maknanya bagi orang yang mula-mula belajar ulum hadis, belajar tentang sanad, belajar ilmu rijal, ilmu jarah ta'dil, dia dah dapat mengesan bahawa terputus. Ya. Okey, kita akan tengok 4 jenis dalam bab terputus jelas. Al-Mu'allaq, Al-Mursal, Al-Mu'dal, Al-Munqati'. Okey, 4 ya. Kemudian Saqtun Khafi. Gugur secara tersembunyi. Maksudnya pelajar-pelajar yang baru belajar, dia akan dapati bahawa sanad ini bersambung. Semua perawi sezaman dengan perawi selepasnya. Ada hubungan di antara guru dan murid. Tetapi kena berhajat kepada ulama yang lebih berpengalaman. Walaupun dia nampak bersambung, hakikatnya tak bersambung, terputus. Ya. Kita ada mudallas dan kita ada mursal khafi. Ya, ini 2 jenis terputus yang tidak dapat dikesan secara zahir. Ya. Okey, kita tengok yang pertama, ya, iaitulah Al-Mu'allaq. Apa dia Al-Mu'allaq? Mu'allaq dari segi bahasa tergantung. Ya. Al-Mu'allaq lughatan min allaqa syai'a bisyai'i ay natahu wa rabatahu. Ya, nata. Sangkut, ya. Rabata, ikat. Wa ja'alahu mu'allaqa, jadikannya tersangkut, ya, ataupun tergantung, ya. Istilahan ma huzifa min mabda'i isnadihi rawin fa aksar ala tawali. Okey. Mu'allaq ialah yang sengaja dibuang sanad daripada awal. Daripada awal maknanya perawi dia buang nama guru dia. Dan nama guru pada gurunya. Dan nama kepada guru pada gurunya. Dia buang. Betul-betul. Kadang-kadang tinggalnya sahabat sahaja. Ataupun kadang-kadang tinggal Nabi SAW sahaja. Ataupun sebelum sahabat, tabi'in je tinggal. Ya? Jadi dia dengan tabi'in, dia dengan sahabat, dia dengan Nabi macam jumpa. Jadi itu
Kenapa dia buang? Jadi hadis tu secara dasarnya ialah dhaif. Tapi segini saya nak sebutnya ya. Mu'allaq ini ialah perbincangan dia sebenarnya khusus kepada Sahih Bukhari sahaja ya. Dan sebelumnya Muwatta' Malik ya. Tapi tak apalah, Muwatta' Malik itu bincang lain ya. Sahih Bukhari. Imam Bukhari ni kena faham bahawa bukan semua di antara dua kulit Sahih Bukhari itu, kulit depan, kulit belakang itu semuanya sahih. Sahih Bukhari yang sahih hanyalah usul, mana yang dibawa oleh Bukhari sanad daripada awal sehingga penghujung. Ya. Sahih Bukhari dia bermula dengan dipanggil tarjamah, tajuk. Kemudian kadang-kadang dia bawa mu'allaq. Kemudian barulah hadis betul, ya, usulul Bukhari. Kemudian lepas tu dia ada mutaba'at dan syawahid. Yang Sahih Bukhari betul ialah usulul Bukhari saja. Kalau hadis yang diletak pada tajuk, kadang-kadang pada tajuk Bukhari itu ialah hadis. Qala Ibn Abbas, qala Rasulullah SAW. Tajuk dia gitu kata. Ataupun dia buat tajuk babu kaza, kemudian qala Ibn Abbas, qala Rasulullah SAW. Qala Ibn Abbas, qala Rasulullah SAW, itu mu'allaq dia panggil ya. Jadi mu'allaq ini yang Bukhari memang dia sengaja buang sanad ya. Dia sengaja buang sanad tu kerana tujuan fiqh dia panggil. Dia memerlukan hadis itu untuk fiqh hadis. Tetapi hadis itu tidak layak masuk dalam sahihnya dengan sanad sempurna kerana dia tidak cukup sahih yang ketat syaratnya. Tapi dia memerlukan hadis itu untuk tajuk. Jadi dia bawa hadis itu secara ta'liqah, dia panggil, secara potong sanad. Ya. Mu'allaq ni awak jangan aplikasikan dia kepada kitab-kitab moden. Sebab kitab moden semuanya dibuang sanad. Buka Riyadhus Salihin, buka Hadis 40 Arba'in, buka Taghrib wa Tarhib Al-Munziri, buka Hatta Mustika Hadis Wasbaya waktu pun. Kita hadis kemudian ni, hatta ada hadis hukum, ya, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, semua dipotong sanad. Tapi itu tak boleh kira. Itu kitab-kitab kemudian, itu kitab memang tidak bersanad. Itu supaya kita merujuk kepada rujukan asalnya daripada kutub sittah dan lainnya. Ini kisah kitab lama, kitab zaman sanad, seperti Sahih Bukhari, seperti Muwatta' Malik. Jadi, mu'allaq dalam Sahih Bukhari, mu'allaq dalam Muwatta' Malik. Tapi dalam Muwatta' Malik, orang tak panggil mu'allaq. Dipanggil balaghatu Malik. Ya, balaghani. Bahasa Imam Malik. Ya. Itu secara dasarnya dhaif. Tetapi kita akan tengok nanti. Ya. Walaupun secara dasarnya dhaif, kerana sanadnya tidak ada. Tetapi dalam Sahih Bukhari, dalam Muwatta' Malik ada perbincangan khusus. Ya, kerana telah ditampung oleh ulama-ulama terdahulu. Macam Muwatta' Malik itu balaghatnya diselesaikan oleh Ibnu Abdul Bar Al-Andalusi. Ya, dalam kitab dia At-Tamhid dan dalam kitab dia Syarah Muwatta' Malik At-Tamhid dan juga Al-Istizkar. Ya. Untuk Imam Bukhari pula yang menyelesaikan sanad-sanad mu'allaqat ini iaitulah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Taghliqut Ta'liq, 5 jilid lebih kurang, ya, ditahqiq oleh Dr. Sa'id Al-Qazaki. Ini orang alim. Alhamdulillah saya sempat belajar dengan dia daripada Tanah Ghazzah. Jadi istilahan ma huzifa min mabda'i isnadihi rawin fa aktsar ala tawali. Yang dibuang daripada awal sanad ataupun lebih, satu perawi ataupun lebih, secara berturut-turut. Min suwarihi, kadang-kadang an yahzifa jami' as-sanad. Semua sanad dibuang, contohnya. Tinggal Nabi je. Qala Rasulullah SAW. Antaranya dibuang sahabat saja. Dan kadang-kadang sebelum sahabat, iaitu tabi'in. Contoh dalam Sahih Bukhari. Ya. Babu ma yuzkaru fil fakhidh. Cara Sahih Bukhari. Ya. Ini bab aurat. Ya. Bab apa yang pernah disebut tentang
Peha. Okey. Kalaulah ada mazhab yang kata peha lelaki tidak aurat, maka ada dalilnya. Dia buat dalil dia. Qala Abu Musa Asy'ari ghatta Nabi SAW rukbatayhi hina dakhala Uthman. Dia tengok Abu Bakar masuk, peha Nabi terdedah. Umar masuk, peha Nabi terdedah. Masuk Osman, Nabi tutup peha. Ya. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa peha tak aurat. Tak apalah ni perbincangan. Fiqh rujuk balik perbincangan lah. Tapi ni nak ceritanya. Kalau Abu Musa, mana Bukhari jumpa Abu Musa Asy'ari? Jauh antara Nabi, antara Bukhari dengan Abu Musa Asy'ari. Jadi dia dah buang sanad. Jadi hadis ni secara teorinya dhaif. Sebabnya tidak sanad dari potong. Sebab cara hadis sahih ialah mattasala sanaduhu, yang sanadnya bersambung. Tapi adakah dia benar-benar dhaif? Sebenarnya hadis ni ada sanad. Kena buka balik kitab Taghliqut Ta'liq Ibnu Hajar. Di sana Ibnu Hajar bawa sanad. Imam Bukhari pun ada sanad tu. Cuma sengaja dia tak nak bawa untuk dia menjelaskan bahawa dia tidak mengiktiraf hadis ini sahih menurut syaratnya. Walaupun mungkin sahih yang lebih rendah. Ya. Hari ini hadis ini sahih. Hadis ni dengan nilai yang baru ataupun dengan ta'rif yang disebut oleh Ibn Hajar dalam Nukhbatul Fikar, dia melengkapi hadis-hadis sahih. Ya. Tapi Bukhari belum mengiktiraf. Tapi dia bawa hadis ini untuk kepentingan tajuk. Dia fiqh. Fahadha hadis mu'allaq li'anna al-Bukhari hadhafa jami'a isnadihi illa as-sahabi wa huwa Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Hukmuhu. Al-hadis mu'allaq mardud. Asalnya ditolak. Karnahu faqada syartan min syurutil qabul. Dia kehilangan satu syarat di antara syarat-syarat hadis itu diterima. Ya. Wa huwa ittisalus sanad. Tapi tengok, jangan cepat sangat ya. Hukum mu'allaqat dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Banyak Bukhari je. Muslim ada setempat je hadis mu'allaq. Bukhari yang banyak buat kerja. Okey. Ma zukira, ini rumusan yang dibuat oleh Ibnu Hajar. Ya. Apa yang disebut dengan sirah jazam, Bukhari kata, qala, macam tadi, qala Abu Musa Asy'ari. Zakara haka, maka itu hukumnya sahih kebanyakannya. Ma zukira bi sirati tamrid, kalau dia kata dengan sirah yang kurang meyakinkan. Qila zukira hukiya. Ini pun biasanya sahih juga. Cuma ada yang hasan, ada yang dhaif. Dhaifnya tak terlalu maudhu' memang tak ada lah. Itu Sahih Bukhari. Dhaif pun dhaif yang tak teruk sangat biasanya. Ya. Kemudian satu lagi kita baca ya. Al-Mursal. Al-Mursal, mursal ialah, mursal sebagai makna mursal dilepaskan. Ini hadis yang dilepaskan oleh tabi'in terus kepada Nabi SAW tanpa menyebut nama sahabat. Ya. Kita akan bincang dhaif yang ringan-ringan dulu. Munqati' tengok tadi mu'allaq. Mu'allaq walaupun teorinya dhaif, tapi dari segi praktisnya kebanyakannya sahih. Ya. Mursal begitu juga. Mursal sebenarnya kita kata tak apalah, itu bincang lain. Mursal ialah satu fenomena yang berlaku di kalangan tabi'in yang mereka masih lagi meriwayatkan hadis dengan cara sahabat. Sahabat dia terus kepada Nabi SAW. Kadang-kadang sebenarnya dia bukan ambil daripada Nabi, dia ambil daripada sahabat seumpama. Sahabat guru mereka sahabat. Kemudian barulah Nabi SAW. Tapi sahabat dia buang nama guru terus kepada Nabi SAW kerana itulah adat periwayatan di zamannya. Sebab sanad datang selepasnya. Meminta sanad ini, al-isnad, ini datang di zaman tabi'in. Tapi pembesar-pembesar tabi'in, orang-orang lama, yang kebanyakan gurunya sahabat seperti Al-Hasan Al-Basri, masih lagi mengamalkan periwayatan seperti periwayatan sahabat. Jadi bermasalah. Kerana dia tidak menyebut nama sahabat yang mengambilnya. Itu tak ada masalah kalau sahabat yang hilang. Tapi dibimbangi bahawa ada yang selain daripada sahabat.
ada guru lain antara dia dengan sahabat itu. Maka itulah yang dibimbangi dan menjadikan hadis dia dhaif. Tapi dhaif dia dhaif yang paling ringan. Di antara dhaif yang paling ringan ialah hadis mursal. Lughatan min arsala bimana atlaqa, ya. Jadi mursal dengan mana mutlak, dilepaskan, dibebaskan. Arsaltuhu atlaqtuhu. Ma saqata min akhiri isnadihi man ba'da tabi'in, ya, yang gugur hujung sanad selepas tabi'in. Jadi tabi'in terus kepada Nabi SAW. Tidak disebut siapakah sahabat ataupun siapakah tabi'in yang diambil daripada yang mungkin menjadi orang tengah di antara dia dengan sahabat. Wa suratuhu an yakuna tabi'i sawa'an kana saghiran aw kabira. Tabi'in kecil ataupun tabi'in besar. Tabi'in secara umumnya kita bahagikan kepada tiga, ya. Sigharut tabi'in, awasit tabi'in, kibarut tabi'in. Tabi'in kecil, tabi'in pertengahan, tabi'in besar. Macam mana beza? Ini bukan cerita 5 kilo ni, ya. Apa? Kalau gemuk besar, kurus kecil, gitu, ya. Ini guru, perguruan. Kalau semua gurunya sahabat, maka ni orang panggil kibarut tabi'in. Ya, macam Al-Hasan Al-Basri. Ini semua gurunya sahabat, ya. Ataupun sebahagian besarnya. Ada sahabat, ada yang tak ramai jumpa sahabat. Macam Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri. Ini orang panggil sigharut tabi'in. Tabi'in kecil. Dia bertemu dengan seorang dua sahabat sahaja. Apabila dia kata qala Rasulullah SAW, terus kepada Nabi. Sedangkan dia tak jumpa Nabi, dia tabi'in. Ataupun Nabi buat demikian, ataupun dilakukan demikian. Maka ini mursal. Contohnya ma akhrajahu Muslim fi sahih fi kitabil buyu. Qala haddatsani Muhammad bin Rafi', qala haddatsana Hujain, qala haddatsana Al-Laits an Uqail bin Ibn Shihab an Sa'id bin Musayyib anna Rasulullah SAW. Sa'id bin Musayyib terus kepada Nabi SAW. Sa'id ialah tabi'in. Naha anil muzabarah. Nabi larang daripada perniagaan secara muzabarah. Fasa'idun Ibn Musayyibi tabi'iyun kabir. Dia tabi'i kabir. Maksudnya gurunya boleh katakan semuanya sahabat. Rawah hadzal hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni ayat al-wasitah. Bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad asqata min isnad hadzal hadis akhirahu. Jadi dia telah gugurkan sanad ini keguguran hujungnya. Hujungnya ialah sahabat ataupun belum sahabat. Sebenarnya kalau sahabat tak ada masalah. Sekarang ini yang jadi masalah kita bimbang sebelum sahabat tu ada tabi'in lain. Wa aqalluha saqati an yakuna qad saqata sahabi. Sahabi memang hilang dah. Wa yuhtamal, tapi ihtimal ni. Hadis ni sensitif. Jika ada saja ihtimal, maka terus dia dhaif. Ihtimal gugur bersama sahabat itu ialah tabi'in yang lain. Okey. Al-mursal indal fuqaha. Perhatikan ni hukum. Ulama kita khilaf panjang tentang hukum hadis mursal, ya. Terbahagi kepada 3. Yang pertamanya dhaif mardud, ditolak terus. Ini dilakukan oleh muhaddisin dengan takrif mereka. Dan sebahagian daripada ulama usul fiqh dan ulama dan fuqaha juga, ya. Yang kedua, sahihun yuhtaju bihi. Dalam fiqh sebenarnya kena tahu banyak hadis-hadis mursal diamalkan dan masuk dalam fiqh mazhab 4, ya. Kerana dari segi imam-imam mazhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, mereka menerima hadis mursal dengan syarat, ya. An yakunal mursil siqah. Mursil tabi'in yang mengirsalkan hadis itu dia seorang siqah. Wala yursil illa siqah. Dia tidak memursalkan melainkan daripada siqah juga. Seorang kalau seorang tabi'in yang siqah dan gurunya semua siqah. Dia sebut nama, tak sebut nama, biasa semuanya siqah. Maka orang macam ni diterima hadisnya walaupun mursal. Wa hujjatuhum anna tabi'iyya siqah la yastahil an yakuna qara sallam illa idza sami'ahu min siqah. Hujjah mereka, tabi'in siqah dia tidak akan menganggap halal untuk berbohong pada Nabi SAW. Kalau dia kata qara sallam, itu memang Nabi kata betul. Jim qabuluhu bi syurut. Ini mazhab kita Syafi'i, dalam kitab Risalah. Diterima tapi dengan syarat yang lebih ketat, ya.
Jadi nak ceritanya Imam Mazhab 4 terima secara umumnya, tapi dengan syarat-syaratnya. Dia kata salah satu fil mursil, 3 syarat pada perawi, wa wahidun fil hadis mursal. Okey, satunya syarat pada matan ataupun syarat pada marwi, ya. An yakunal mursil min kibarit tabi'in. Kalau perawi itu kibar, kita dah beritahu kibar tabi'in ialah semua gurunya sahabat. Jadi kemungkinan besar ataupun memang itulah yang hilang tu memang sahabat. Sahabat tak ada masalah walaupun tidak disebut nama. Wa idza samma man arsala anhu samma thiqatan. Setakat ini apabila dia sebut nama guru, gurunya thiqah semuanya. Idza syarakahu al-hufaz al-ma'mun lam yukhalif. Jika ada sokongan-sokongan lain, ya. Hufaz di kalangan tabi'in meriwayatkan seperti riwayatnya tidak menyanggahi. Kemudian satu syarat daripada syarat marwi, ya, syarat matan. Anjur wal hadis bin wajin akhar musnada. Hadis ini disokong oleh jalan lain yang bersambung kepada Nabi SAW. Musnada ay marfu'an. Anjur wa min wajin akhar mursalan arsalahu man akhazal ilm min ghairi rijal mursal awal. Ataupun disokong oleh mursil yang lain. Atau yuafiqu qaul sahabi. Okey. Riwayat dia tu sama dengan fatwa sahabat. An yufti bi muqtadahi aksar, ataupun hadis tu memang diterima sebagai fatwa. Diizinkan, ya. Okey. Habis dah syarat hadis mursal, ya. Kemudian kita ada mursalus sahabi, ya. Mursalus sahabi bukan mursal yang kita bincang, ya. Mursal sahabi tak ada masalah. Mursal sahabi ialah muttasilus sanad, bersambung sanad. Kalau bincang bab mursal sahabi ini, sebenarnya banyaklah hadis-hadis di kalangan sahabat yang sebenarnya dia tidak mengambil secara langsung daripada Nabi SAW, tetapi dia ambil daripada sahabat yang lain. Tidak disebut nama sahabat yang diambilnya, tetapi dia terus pada Nabi SAW. Ini memang sepakat ulama tidak dhaif. Kalau didhaifkan hadis ini, banyak sangat hadis dhaif. Kerana Ibn Abbas, Abu Hurairah sendiri, Anas, dan ramai lagi di kalangan terutamanya sahabat-sahabat kecil, Sirarus Sahabah, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, mereka ini berguru dengan sahabat. Mereka sahabat-sahabat kecil yang sempat dengan Nabi SAW di hujung hayat. Tetapi akhirnya mereka pula yang meriwayatkan kebanyakan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi mereka ini kadang-kadang mengambil hadis daripada Nabi SAW secara daripada orang tengah, tetapi tidak disebut nama guru, terus pada Nabi SAW. Mursalus sahabi huwa ma akhbara bihi sahabi an qaulin Nabi SAW atau fi'lihi wa lam yasma'hu aw yushahiduhu. Memang dia tak dengar langsung daripada Nabi dan dia tak saksi pun peristiwa itu dan nampak pun bahawa dia tak sempat dengan peristiwa itu. Imma li sighari sinni, sama ada dia budak, atau ta'akhuri islami, ataupun Islamnya lewat, atau ghiyabi, ataupun dia tak hadir majlis itu. Wa min hadha an-naw' ahaditsu katsiratun li sighari sahabah. Banyak hadis kita dapat ini semuanya sighari sahabah. Sahabat yang mengambil hadis daripada Nabi SAW tidak banyak, tetapi mengambil hadis daripada sesama sahabat ataupun orang lama di kalangan sahabat, kibarus sahabat. Ibn Abbas, Ibn Zubair, Abdullah bin Zubair. Hukmu mursalis sahabi, mursal sahabi tak ada masalah.
الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به. Ya, dia memang sahih. Dia buat hujah dengan ini. Ya. Asharul Musannafat, kita ada Marasil Abu Daud, Marasil Ibn Abi Hatim dan Jami'ut Tahsil karangan Al-La'i. Ya. Saya rasa setakat ini saja ya yang sempat kita petang dalam sesi ini. InsyaAllah kita sambung di masa yang lain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.